Hari ini saya nak kongsikan kepada korang yang menonton hari ini tentang ilmu perniagaan. Video ni sesuai untuk orang yang baru nak mula berniaga ataupun yang dah lama menjalankan perniagaan. Sebelum tu, izinkan saya kenalkan diri dulu. Nama saya Azri atau lebih dikenali sebagai Azri Walter. Saya adalah seorang usahawan yang memiliki beberapa rangkaian perniagaan jenama Walter. Antaranya rangkaian kedai gunting rambut Walter Barbershop, rangkaian perniagaan Walter Merchandise, Walter College, Walter Distributor, Walter Consultation dan juga 2 cawangan coffee shop, Mint Coffee. Saya mulakan perniagaan tanpa modal wang ringgit dengan menggunakan kederat, bermula menjual di jalanan. Salam perkenalan semua. Tanpa melengahkan masa, kita sambung dengan tajuk bagaimanakah untuk memulakan perniagaan di zaman moden. Pertama sekali, saya nak bagi tahu semua, saya yakin semua orang faham bahawa menjana pendapatan dengan trade kita punya time ni, dia adalah satu yang terhad, iaitu kerja makan gaji. Tanpa memperkecilkan kerjaya orang, tapi kita kena faham bahawa trade time ni ataupun kerja makan gaji ni pendapatan dia terhad. Ditambah lagi dengan keadaan ekonomi yang kita guna hari ni, yang mana nilai duit semakin susut dan kesannya adalah cost of living makin meningkat, kos sara hidup semakin meningkat. Dan saya yakin atas dasar ini, maka ramai orang cuba mencari jalan bagaimanakah untuk menambah pendapatan. Dan ramai orang pilih untuk memulakan perniagaan. Dan ramai tertanya-tanya macam mana nak start. So, saya bagi tahu apa yang telah saya lalui dan sejujurnya saya nak bagi tahu memasuki dunia perniagaan ni dia ada macam-macam jalan. Ada orang mula dengan menggunakan modal duit yang banyak. Ada orang mulakan dengan modal sosial. Okay? So apa cara pun betul. Jadi saya suka advise orang ataupun bagi sharing knowledge ni berdasarkan apa yang telah saya lalui. Sebab tak dinafikan kita telah didoktrin dalam masyarakat kita bahawa untuk memulakan perniagaan ni kita kena ada duit modal. Tapi kalau kita fikir logik kan, seseorang tu bila dia nak start meniaga, tujuan utama adalah untuk dia cari duit. Dan ramai orang dia stuck sebab dia memang tak ada duit. So kalau bisnes kena guna duit modal, so agak-agak bilakah seseorang tu akan mula? Jadi hari ni saya nak buka kepala otak korang, di zaman moden khususnya, yang mana terlalu banyak peluang yang korang boleh mulakan. Cuma kita kena jauhi sentimen ataupun apa sahaja pemikiran yang telah ditanamkan dalam minda kita. Sebagai contoh, ramai orang faham kalau nak memulakan perniagaan, selain daripada ada modal, kena ada kedai. Lepas tu seseorang tu mestilah dia tahu melaksanakan perniagaan tu. Contoh, ramai orang faham kalau nak buka kedai gunting rambut, seseorang tu dia kena pandai gunting rambut. Kalau nak buka kedai makan, seseorang tu dia kena pandai masak. Sebenarnya, walaupun kita tak pandai melaksanakan sesuatu yang melibatkan perniagaan, kita masih boleh mulakan perniagaan. Jadi, sebelum ni kalau kita tengok 30 tahun dulu, kita faham bahawa kalau nak mula berniaga je, kita kena ada kedai, nak kena bayar deposit. Hari ni bila datang zaman moden, kita boleh memulakan perniagaan walaupun tanpa ada kedai, walaupun tanpa ada modal wang ringgit. So macam mana cara dia? Okay. Saya syorkan kepada sesiapa yang nak mulakan perniagaan, sebelum kita nak kongsi cara-cara nak mula ni, so semua orang kena faham dulu fundamental bisnes adalah aktiviti mencipta aliran tunai bermatlamatkan keuntungan berdasarkan penyelesaian masalah. So kita bahasa tegak dia, kita buat bisnes adalah untuk make money. Tegak je. Jadi supaya kita tak pening banyak, saya bagi cadangan. Bila datang zaman semakin canggih hari ni,
teknologi, internet dan media sosial, sebenarnya semua orang boleh mulakan perniagaan menggunakan media sosial khususnya. Kalau korang tengok hari ni TikTok ni kita boleh jadi affiliate ataupun bahasa yang senang kita faham, kita boleh jadi agent kepada produk orang lain. So, tapi tak ramai orang nampak bahawa memulakan perniagaan jadi agent ni dia adalah sesuatu yang bagus, sebab ramai orang dalam masyarakat kita, ramai orang dia nak terus jadi founder, dia terus nak ada kedai. So saya punya cadangan, bila kita buat bisnes ni, kita nak since day one kita punya cash flow adalah positif. Kita bukan mula dengan hutang, kita bukan mula dengan rugi, kita nak mulakan dengan cash flow positif. Hari ni kalau korang betul-betul mendalami dua skill ni guys, pertama skill pemasaran, kedua skill menjual. Lepas tu fundamental business ni simple je. Kalau kau tak ada produk, zaman moden ni tak ada produk, kat luar sana ada macam-macam produk. Kau punya kerja adalah macam mana kau nak pasarkan produk orang lain kepada seramai mungkin manusia, dan macam mana kau nak jual, nak convince orang lain untuk beli produk kau. So hari ni sebenarnya modul dekat TikTok, media sosial ni, dia adalah satu benda yang simple, very straightforward. Dia bukan coding. Sebenarnya dia adalah satu benda yang boleh belajar dan boleh dilatih. Dia bukan benda-benda yang rumit. Sebab kalau korang tengah kerja makan gaji, bila kau nak start satu benda yang memerlukan masa, tenaga dan kederat yang terlalu banyak ni, kemungkinan besar kau akan give up. Tapi kalau sambil kau kerja makan gaji, engkau explore benda-benda yang melibatkan internet, media sosial ni, engkau ada peluang. Kemudian semua orang, khususnya kita kena faham tau guys, sesiapa yang berniaga zaman moden ni dan dia tidak memaksimumkan penggunaan internet, media sosial dan teknologi, dia akan terperosok 7 kerak bumi. Berniaga dengan strategi tunggu sudah tidak lagi relevan di zaman moden ni. Sebab apa? Disebabkan internet dan teknologi media sosial ni, maka apa akan berlaku? Bisnes ni akan jadi easy entry. Dan lepas saya share video ni, bila orang tengok, dia akan start. Maka muncullah usahawan baru setiap hari. So secara teknikal dia, apa sahaja yang korang jual hari ni, orang lain pun boleh jual. Jadi kalau kita tengok kan, macam mana usahawan-usahawan baru zaman moden ni, kalau korang tengok, itu saya cakap, bisnes zaman tradisional memang betul, kita kena buka kedai, buat produk sendiri, lepas tu baru cari customer. Proses ini betul, tetapi proses ini memerlukan duit yang banyak. So kalau dulu-dulu bisnes adalah untuk orang yang ada duit. Tapi bila datang zaman moden ni, pada pendapat saya, based on pengalaman saya, bisnes zaman moden, dia punya method adalah, pertama, kita kena ada skill untuk kumpul database. Cara dia, kita develop content di media sosial. Kedua, bila kita dah ada database, ada crowd, kita boleh jual apa sahaja kepada mereka yang kenal kita. Ini yang style ni. Sebab kalau kau menggunakan strategi zaman-zaman tradisional di zaman moden, sebab semua orang boleh buat. So semua orang kena tahu, dunia hari ini bukan sahaja dunia kerjaya, malah bisnes pun adalah dunia yang hyper kompetitif. Sebab tu saya syorkan, sesiapa yang nak start bisnes mesti masuk melalui dunia online, sebab kau boleh start anytime. Kedua, bila kau terlibat dengan online, automatik kau akan fikir 1001 cara macam mana nak capai seramai mungkin orang. Engkau akan cenderung belajar cara-cara untuk buat konten, untuk develop crowd. Dan buat konten ni tak semestinya kita kena muncul. So saya akan kongsikan siri-siri yang seterusnya, bagaimanakah untuk membangunkan konten, macam mana nak develop crowd. Tetapi semua orang boleh start. Dan dari segi rules dan undang-undang dekat Malaysia ni simple. Mana-mana individu yang menjalankan perniagaan di Malaysia, dia wajib berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia. So korang nak daftar benda ni dekat SSM, online je, RM70 sekarang. So lepas korang dapat sijil enterprise tu, bawa pergi mana-mana bank, kemudian korang buka korang punya account semasa. Jadi setiap apa saja jualan, commission yang korang dapat, bila korang jual produk orang lain menggunakan platform online ni, so itu adalah keuntungan perniagaan korang. So sebenarnya secara tak langsung, korang telah memasuki satu dunia perniagaan, iaitu menjadi distributor ataupun menjadi trader.
Cuma dalam masyarakat kita, ramai orang dia terus nak jadi owner. Dia rasa malu kalau tak jadi owner. Hari ni guys, kalau korang tengok kat luar, berapa ramai orang ada produk sendiri. Kau nak buat produk kat luar sana, kau pergi mana-mana kilang, kau tunjuk je produk apa, semua kilang boleh buat. Kau cuma bayar je. Tapi kalau kau tak ada skill untuk reach more people, kau tak ada skill untuk memasarkan produk, kau tak ada skill untuk convince orang, so macam mana kau nak jual produk kau? Jadi sebab tu, bila kita jual produk orang lain ni ataupun jadi distributor, ia adalah platform sambil-sambil kita buat, sambil-sambil kita belajar buat bisnes dengan menjalankan perniagaan. Ini baru satu peluang yang sangat jitu bagi saya di zaman moden yang dulu tak ada. Kemudian, apa saja jualan yang korang dapat, so korang kena rekod. Simple je, pakai pen kilometriko, kertas A4 pun okey. Ataupun korang letak dalam Excel pun okey. Apa saja duit perniagaan masuk dalam akaun perniagaan, apa-apa duit yang melibatkan perniagaan, kita rekod duit keluar. Kemudian korang repeat benda ni. Bila korang dah mula faham dia punya seni-seni, next barulah korang buka perniagaan ataupun produk korang sendiri. Dan saya punya cadangan guys, okay, bila saya recall balik, dulu saya mula bisnes, saya start dengan produk yang ada momentum. So apa korang boleh buat? Korang research, korang search dekat media sosial, apakah produk yang tengah menjadi permintaan ramai. Sebab bila kau baru nak start, bila kau bergerak dengan momentum, maksudnya benda yang ada banyak demand, so kau akan dapat confident. So bila kau baru start asyik tak ada sale, kemungkinan kau akan give up. So bila saya dulu start jual minyak gambut, waktu tu saya antara yang terawal buat pomade. So bila pomade waktu tu mempunyai permintaan yang tinggi, maka saya bergerak dengan momentum. Dan bila saya nampak zaman moden ni semua orang boleh start, waktu tu macam-macam orang muncul buat produk. Ada lambang tengkorak, ada jenama ontai kim dan sebagainya. Dan ketika ramai orang boleh buat benda sama, masih ada customer tak? Ada. Orang masih nak pakai pomade. Cuma customer ni dia akan split. Okay, dia akan berpecah. Dia ada banyak pilihan. So ini yang berlaku sebenarnya zaman moden. Apa saja yang korang, kepada yang dah buat bisnes korang bukan tak okey. Kemungkinan besar terlalu banyak persaingan. Orang still beli tapi orang ada banyak choice. Jadi sebab tu saya bagi tahu, di sinilah peranan kemampanan kita punya modal insan. Kau bayangkan sebenarnya dia bisnes ni dia always player versus player. Siapa yang jenis boleh dorong diri dia, sentiasa bermotivasi, sentiasa buat benda yang lain daripada orang lain, effort dia lain daripada orang lain, dia willing untuk kerja keras di kala ramai orang semakin lembik, kau confirm akan menang. Jadi sebab tu, based on pengalaman saya, benda ni tak ramai orang share. Saya jumpa ramai orang yang nak buat bisnes kan, saya dapati selalunya orang yang buat bisnes ni, kalaulah ada masalah teknikal dengan bisnes dia, mungkin dalam 20% je. Tetapi 80% daripada masalah dia adalah ramai orang ada masalah dengan diri dia. Jadi kalau kau nak jadi usahawan yang jitu zaman moden ni, sebab apa saya cakap kena guna internet dengan media sosial ni? Kalau korang tengok data, munculnya ramai usahawan-usahawan yang boleh buat million, yang boleh grow dia punya bisnes dalam tempoh masa 3 tahun. Dulu-dulu tak ada macam ni guys. Tapi bila kita, inilah satu-satunya dalam sejarah ketamadunan manusia yang mana kita boleh akses manusia lain di tempat yang lain, di seluruh pelosok dunia ni, kita boleh masuk dalam poket dia, iaitu dekat phone dia. Sebab tu zaman moden ni, teknologi ni dia banyak potong masa yang mana orang 30 tahun dulu nak develop ni perlukan masa berpuluh tahun. Jadi dengan syarat korang kena hamburkan diri. Saya faham ada orang dia memang tak berapa celik IT ataupun celik gadget, tapi korang kena faham guys, semua platform media sosial ni, diorang company-company ni create adalah benda yang paling mudah yang boleh diakses dan dilaksanakan oleh orang biasa. Dan korang tengok semua orang yang pandai guna media sosial hari ni, asalnya diorang pun tak tahu, sehinggalah mereka mengizinkan diri mereka untuk belajar. Dan
saya ada ulas panjang lebar macam mana secara teknikal dia untuk membangunkan crowd di media sosial menggunakan kita punya channel ataupun akaun media sosial kita. Cuma saya buat benda ni dalam secret group Wild Stallion. Jadi sebenarnya dunia konten ni bagi saya ia adalah satu benda yang tidak boleh dipisahkan dengan bisnes di zaman moden. Sesiapa yang buat bisnes tetapi tidak memaksimumkan penggunaan media sosial, dia akan ketinggalan. Sebab kalau korang tengok dalam pasaran hari ni, semua produk ataupun servis yang ada sebenarnya sama je. Beza dia ialah siapa yang orang selalu nampak dan siapa yang orang nampak dulu. Itu je dua kunci dia. Jadi apa saya punya saranan kepada siapa yang baru nak start, elakkan daripada buat pinjaman bank untuk memulakan perniagaan.